Okay, Assalamualaikum and good morning all the students. Okay, jadi hari ni cikgu nak masuk kepada trigonometric equations. Okay, jadi macam mana kita nak solve satu trigonometric equation. Okay, jadi kita terus pergi kepada example 1. You all boleh refer kepada modul. So cikgu akan start dengan the very basic one. Okay, kita tengok kepada example 1 ini. Okay, solve the equation. Kita ada cos 2x. So, samalah dengan 0.4630. 0.4630. Kemudian dibagi pula untuk nilai-nilai x yang terletak di antara 0 darjah sehingga 360 darjah. So, you always have to look at the domain lah, daripada mana sampai mana. Dia sama ada dibagi dalam bentuk degree, darjah ataupun dalam radian in terms of pi. So you have to beware about that lah. Jadi yang kita nak ni adalah x. Jawapan akhir nanti mestilah x yang terletak di antara 0 darjah sehingga 360 darjah. Jadi kalau kita perhatikan dekat sini, saya ada cos 2x. Jadi maksudnya kamu kena ambil nanti range of values of x itu. Seolah-olahnya beginilah. Saya akan darabkan dengan 2 dekat sini following this. So dekat sini ialah daripada 0 darjah sampai 720 darjah. Later on saya akan terangkan kenapa kita perlu tukar dia punya range ini, supaya nanti bila kita divide by 2, the final answer will lies between this range. Okay, jadi kalau saya ada cos 2x sama dengan 0.463 ini, jadi maksudnya 2x ini adalah arc cos. Kita akan cari 0.463. So yang ini kamu boleh tekan calculator. Tekan saja calculator, iaitu dapat 62.4 darjah. 62.4 darjah. Jadi kamu perhatikan dekat sini, nilai cos ini dia bernilai positif, bernilai positif. Jadi kamu kena sentiasa ingat last time yang kamu gunakan the 4 quadrants itu kan, kawasan kat mana kan, dekat sini semua positif. Kalau saya biasanya saya suka tengok kartun macam tu dulu saya suka tengok sini kartun. Jadi maksudnya ini semua sekali akan positif. Ini adalah kawasan sin positif, ini kawasan tangent positif, dan ini kawasan cos yang positif. So kalau dekat sini kita ada nilai cos yang positif, jadi maksudnya so this is our basic angle lah, kita panggil sebagai basic angle. Jadi maksudnya basic angle kita akan berada somewhere here. Sini ialah 62.4 darjah, saya tandakan, dan satu lagi ia akan berada di sinilah. 62.4 darjah. So this basic angle dia akan sentiasa berada berhampiran dengan paksi x. Kalau dekat sini pun dia akan ada di sini, kalau di sini pun dia akan berada di sini. Jadi maksudnya sekarang saya akan ambil semua nilai-nilai sudut yang terletak di antara 0 hingga 720 darjah. Jadi maksudnya saya punya 2x ini tadi. So first saya akan ambil nilai dekat sini lah. Dekat sini kita akan ambil lah. So yang ini adalah 62 darjah kan, 62.4 darjah, 62.4 darjah. Kemudian kita followed by sudut kita akan sentiasa bermula di sini, dan kita akan ambil satu lagi sudut sampai di sini. Maksudnya 360 kita tolakkan dengan 62.4 darjah. So that one which is 297. So yang ini adalah 297.6 darjah. 6 darjah. Kemudian sebab kita akan ambil sampai 720. So satu lagi satu pusingan lagi, maksudnya kita akan ambil daripada sini terus pusingan berakhir di sini. So itu adalah 360. Jadi maksudnya satu kita akan ambil 62.4, another one sampai sini 360 tolak 62.4, and then another one will be 360 darjah tambah 62.4. So dekat situ saya akan ada berapa lagi nilai dia? 422. 422.4 darjah.
Kemudian satu lagi kita akan ambil bermula dari sini satu pusingan kemudian pusingan lengkap sampai di sini. Jadi kalau dua pusingan lengkap tu adalah 720 darjah kan. So another one kita akan ambil 720 darjah tolak 62.4 darjah ya. Okey. So yang itu adalah 657.6 darjah. Ya, jadi finally nanti bila jawapan yang akhir itu kita nak X sahaja kan. So kita kena cross multiply 2 So setiap satu sudut yang kita dah dapat tadi yang terletak dalam range 0 sampai 720 darjah, kita akan bahagikan dengan 2 ya. Jadi kamu akan dapati bahawa jawapan akhirnya adalah 31.2 darjah kan, 148.8 darjah. Kemudian kita ada 211.2 darjah, and then the other one adalah 328.8 darjah. Ya, jadi kalau kamu perhatikan jawapan akhir dekat sini, kita dapati bahawa nilai-nilai X kita memang terletak di antara 0 sehingga 360 darjah. Okay. Jadi sebab itulah kita buat satu range yang barulah sebab kita nak make sure nanti jawapan akhir kita tak akan terkeluar lah daripada range yang sepatutnya, iaitu 0 sampai 360 darjah. So this one will be the answer for the first example lah. Okay. Kemudian kita lihat lagi kepada few simple examples lah. Okay, example 2 kita ada pula juga untuk X yang terletak di antara ini 0 sehingga 360 darjah. Okey, soalan yang pertama tu soalan A tu kita ada mana tu? Cos, okey. Kemudian ada X tambah 50 darjah. X tambah 50 darjah. So this one equal 0.8517. Okey. Jadi sekarang dekat sini kita ada X tambah 50 darjah. Jadi maksudnya kita akan ambil julat nilai X. Kat sini ialah X tambah 50 darjah. Jadi maksudnya, okey, wait. Dekat sini adalah 0 darjah. Jadi bila yang kat tengah-tengah ni kita dah tambah 50 darjah. So sebelah kiri dengan sebelah kanan kita akan tambah 50 darjah. So kat sini dia akan jadi 50 darjah. So yang kat sini akan jadi 360 campur dengan 50. So this one will be 410. So maksudnya nanti range of values of X kita akan ambil antara 50 hingga 410 lah ya, untuk X tambah 50 darjah. Because bila kita nak keluarkan ini so yang nilai yang ini adalah arc cos. Okay, yang ini kamu tekan calculator 8517 untuk kita dapatkan satu basic angle. Basic angle dia adalah 31.6 darjah. Okay, 31.6 darjah. Jadi sama jugalah kat sini kita dapati bahawa nilai cos tu adalah positif. Jadi kamu kena pertimbangkan sama jugalah cos akan jadi positif pada sukuan pertama dan juga sukuan yang keempat kat sini. Okey. Jadi maksudnya apakah nilai-nilainya? X tambah 50 darjah ini samalah dengan kita akan ambil antara 50 sampai 410. So yang ini yang first ni 31.6 kita tak payah ambil lah sebab nanti kalau kita ambil juga bila kita tolak balik dengan 50 kita akan dapat satu sudut yang negatif dia sudah terkeluar daripada range yang inilah. So yang the first one I tak ambil, kemudian saya akan ambil second one which is 360 tolak 31.6. Yang itu adalah 328.4 darjah, and then the other one saya akan ambil 360 tambah 31.6 iaitu 391.6 darjah. Jadi kalau yang pergi kepada pusingan yang seterusnya tu dia dah jadi 720 tolak 31.6 which is greater than 410. So kita stop lah sampai ada 2 sajalah nilai sudut di sini, and then finally kita work out for our X. So setiap satu sudut ini kita akan tolakkan dengan 50 darjah. Jadi yang ini tolakkan 50 darjah. So kita dapat 278.4 darjah, and then the other one 391.6 tolak 50. So kita dapat 341.6 darjah. So that one will be our final answer. Macam itulah caranya untuk kita buat
Kalau ada this type of question. Kemudian kita tengok pula untuk soalan B. Dia minta kita cari sin X tolak berapa tu? X tolak 80 darjah kat sini. So ini nilai dia adalah negatif 0.1124. 1124. Jadi sekarang kamu tengok dekat situ ada X tolak 80 darjah. X tolak 80 darjah. Jadi macam biasalah daripada dekat situ, instead of 0 hingga 360, so tengah-tengah ni kita ada tolakkan dengan 80 darjah. Jadi maksudnya sebelah sini saya akan tolak, dia akan jadi negatif 80 darjah. Sebelah sini pula ialah 360, tolakkan dengan 80. Itu berapa tu? 280. So 280 darjah. Jadi nanti jawapan akhir tu kita akan ambil yang within that one lah. 300 sampai 280. Sekarang kita terus pergi pada soalan 80 darjah ni. So yang ini adalah arcsine 0.1124. Kamu ambil sahaja nilai yang ini 0.1124. Sekejap kat mana jawapan saya tak ada dekat sini. Sekejap saya ambil jawapannya. Jadi saya ada dia punya basic angle tu adalah, kalau kamu tekan kalkulator ini, dia adalah 6.5 darjah 6.5 darjah 6.5 degrees. Kecil adalah nilai dia. Jadi yang ini kita dapati bahawa dekat sini nilai sin tu adalah bernilai negatif. So kat mana sin negatif? Kalau kat sini sin positif, kat sini pun sin positif, so should be sin negatif akan berada somewhere here lah, 6.5 darjah. So kat sini akan ada 6.5 darjah. Ini kawasan sin. So this is the basic angle. Basic angle-nya. Jadi maksudnya yang kita akan cari nanti dalam range yang inilah daripada negatif 80. Jadi yang kat ini kita ambil lah nilai kat sini kita ambil lah. Sebab dia terletak antara negatif 80 sampai sini kan. So saya ambil satu sudut negatif. Jadi maksudnya X tolak 80 darjah nanti samalah dengan negatif 6.5 darjah. Kalau katakan yang sudut negatif yang dekat sini dia dah lebih lah lebih daripada negatif 80 darjah itu kan. So kita akan ambil pula satu kat sini, and then kita akan ambil satu yang berada di sini, iaitu 180 tambah dengan 6.5 which is 186.5 darjah. Kemudian satu lagi daripada sini sampai sini, iaitu 360 tolak dengan 6.5 darjah. Nampaknya yang itu dia dah lebih besar, dah keluar daripada range 280 darjah. So kita stop lah, kita ambil yang ini saja. So finally nanti jawapan kita akan tambah balik dengan 80 darjah. Each value kita tambah balik dengan 80 darjah. So dekat situ kamu akan dapat lah tambahkan balik yang ini tambah, maksudnya 80 darjah tolak 6.5. So kita akan dapat jawapan dia adalah 73.5 darjah. Satu lagi kita tambahkan, so kamu akan dapat 266.5 darjah. So itu adalah jawapan akhirnya lah. Kemudian kita akan pergi kepada next question, solving trigonometric equations using basic identities and double angle formula. Jadi kamu boleh apply jugalah macam basic identities in order to solve the trigonometric equation. Maksudnya ini yang basic sangatlah yang last kali yang biasanya kita dapat sebelum kita nak mencari nilai x itu tapi equation biasanya dibagi dalam bentuk yang lebih complicated sedikit lah, yang mana kamu kena buat gantian and so on, menggunakan all the trigo formula. Jadi maksudnya kamu kena ingat jugalah semua trigo formula tu lah. Kita tengok example 1 yang seterusnya. Solve the equation. Kita ada cos, dekat situ dia adalah cos
X tambah pi per 3. X tambah pi per 3. So this one equal sin X. Iaitu untuk X yang terletak di antara negatif pi sampai pi saja. So nampak dekat sini range tu dia bagi kecil sajalah daripada negatif 180 darjah sampai 180 darjah. So pi itu sama dengan 180 darjah. Okey, jadi kita nampak dekat sini kita ada cos X tambah pi per 3. So ini sebenarnya datangnya daripada formula cos A tambah B. Yang itu kan. Cuba boleh refer baliklah. Okay, cos A tambah B. Okay, so kita akan ada dekat sini apa nilai dia. Cos A cos B tolak dengan sin A sin B. Cos A cos B tolak dengan sin A sin B. Okay, jadi menggunakan formula itu. Saya pun tak ingat sangat apa nama dia, but I do remember the formula yang inilah. Okay, jadi maksudnya untuk nanti kita akan ada X tambah pi per 3 ni kan. Okay, sama dengan sin X. Jadi yang ini kita akan tukar menggunakan formula ini, iaitu kita akan ada cos X. Kemudian kita akan ada cos pi per 3. Pi per 3 ni adalah 60 darjah lah. 180 bahagi 3 60 darjah. Kemudian tolakkan dengan sin X. Okay. Kemudian sin B yang sudut ini, iaitu pi per 3. So this one equal sin X. Okay, so yang ini kamu boleh tekan calculator lah. Kalau katakan dalam radian mode tu kamu tekan terus cos. Kamu masuk dalam mode radian. Cos, kemudian buat ini apa ni, pi per 3 ni kan. Jadi kamu terus dapat jawapannya dia adalah seg 3 per 2. Jadi sebenarnya kalau dulu saya ingat segitiga ni I always remember this segitiga ni, basic triangle ni. Kalau kat sini 30 darjah, so should be kat sini ialah 60 darjah, sini ialah sudut tepat kan. Okay, saya ingat satu je, kalau sin 30 darjah dia adalah 1 per 2. So dekat sini sisi setentang per dengan hypotenuse, so should be dekat sini adalah seg 3 lah menggunakan Pythagoras theorem. Okay, jadi kalau kita ada cos 60 darjah, so dia adalah 1 per 2 lah. Yang ini kamu boleh tekan saja dalam radian mode. Okay, tulis saja cos. Kemudian tekan calculator pi per 3. Jadi kita akan dapat sini ialah 1 per 2 cos X. Sebab nilai ni adalah 1 per 2. Kemudian tolak. Okay, sin pi per 3, sin 60 darjah. Sinnya adalah seg 3 per 2. Tekan calculator pun akan dapat lah. Okay, seg 3 per 2 sin X. So this one equal sin X. Okay, jadi yang ini dua-duanya adalah per 2. So maksudnya kita akan ada something like this lah. Okay, cross multiply. So ini ialah macam ni. Okay, kemudian yang ini boleh bawa ke sana. Okay, so kita akan ada sebenarnya adalah 2 tambah seg 3 sin X. Okay, kemudian bila saya cross multiply ke sini lah supaya kita akan dapat nanti sin over cos. So kita akan dapat tangent X. So yang ini pun bawa ke sini menjadi 1 per 2 tambah seg 3. Jadi untuk dapatkan dia punya basic angle, kamu akan cari arc cos arc tan 2 tambah seg 3. So yang ini boleh tekan calculator lah. Okay, boleh tekan calculator. Dekat situ berapa nilai dia? Wait, where is it? Okay ni, 15 darjah. Dekat situ nilai dia adalah 15 darjah. Okay, jadi kalau kamu nak dapatkan dalam bentuk pi pun boleh juga. Kalau nak dapat jawapan dalam bentuk pi, okay, maksudnya dalam radian mode in terms of pi, kamu boleh buat macam ni lah. 15 ni bahagi dengan 180 darab dengan pi. So yang ini boleh tekan calculator. Kebetulan saya tak ada tekan calculator. Saya just tukarkan unit tu in terms of pi untuk jawapan akhir. Tapi tak apalah. Kalau tak nak yang macam ni pun tak apa. Okay, kita kekalkan dulu 15 darjah tu. Jadi untuk yang dekat sini tangent bernilai positif. Tangent positif maksudnya kita akan ada satu di sini. Okay, yang ini adalah 15 darjah. The other one adalah yang kat sini lah 15 darjah. Okay, so ini adalah kosan tangent positif lah, SSTK kan. Okay, so saya akan ada
nilai, not theta. So X saya adalah 15 darjah. The other one adalah 15 minus 180. Campur lagi 15 darjah lah. So kita ada, sekejap nanti saya wait. Kita kena pertimbangkan dahulu negatif pi sampai pi. Sorry. Daripada negatif pi sampai pi. Jadi maksudnya kita punya sudut yang kita akan ambil adalah daripada kosong sini sampai pi. Kemudian satu lagi daripada kosong sampai negatif pi sebab sudutnya macam ni lah. Maksudnya dari kosong sampai 180 darjah, satu lagi daripada kosong sampai negatif 180 darjah. Satu sudut positif, satu lagi sudut negatif. Jadi cikgu tak ambil yang 180 tambah 15 lah sebab dia dah lebih. Dah lebih daripada pi itu. Jadi saya ambil yang sudut negatif, this side. So yang ini nilai sudut, yang ini sampai sini sajalah. Sudut ini dia adalah negatif 180 tolak 15, which is negatif 165. Negatif 165. Itulah jawapan ini, negatif 165. Jadi kita dah dapat dua-dua jawapan ini. Kalau kamu nak tukar sebab jawapan saya ni dalam degree, sedangkan dia punya domain dibagi dalam bentuk in terms of pi. So you all can simply tukarkan dalam bentuk pi. Caranya macam ni lah. Kemudian darabkan dengan pi. Yang ini pun kita boleh ambil negatif 165, kita bahagikan dengan 180, kemudian kita darabkan dengan pi. Jadi kat sini bila saya divide itu, so saya akan dapat yang ini nilainya adalah 15 per 180, that one is 1 per 12. So saya akan dapat, my first answer is pi per 12. Kemudian yang ini bila I divide dapat negatif 11 per 12 pi. So yang ini adalah jawapan kita in terms of pi, because our X lies between negative pi and pi. Kemudian kita lihat pula kepada example seterusnya. Yang itu sudah, and then solve the equation. Adalah kat sini example 2. Example 2, kita ada pula sin 3 theta, kan? Kemudian tambah dengan sin kuasa 3 theta. So this one equal 0. Dia bagi pula nilai X yang terletak di antara kosong darjah sehingga di antara kosong sehingga 2 pi. Maksudnya ini samalah dengan kosong darjah sampai 360 darjah. Jadi dekat sini bagus juga kalau kamu ingat sin 3 theta tu sama dengan apa. Cikgu ada bagi formula tu semua dekat dalam formula trigo itu. Mudah jugalah kalau kita ingat yang ini. 3 sin theta, kemudian tolak dengan 4 sin kuasa 3 theta. Tambahkan dengan sin kuasa 3 theta sama dengan kosong. So selain daripada sin 2 theta yang 2 sin theta cos theta tu kan, kita ingat jugalah formula untuk sin 3 theta ini. Tapi yang ini jaranglah keluar sin 3 theta. Kalau tak dapat juga mungkin kamu boleh gunakan formula lain ke, macam sin 2 theta tambah theta ke, yang kita boleh kembangkan guna formula lain. But I think if you can remember, then why not just use this one. Easier lah, kita cepat je terus dapat yang ini. Jadi maksudnya nanti saya akan ada kat sini, dia akan jadi 3 sin theta tolakkan dengan 3 sin kuasa 3 theta sama dengan kosong. And then you all can factorize lah, keluarkan 3 sin theta. So kat sini saya ada 1 tolak dengan sin kuasa 2 theta sama dengan kosong. Jadi bila dah dapat persamaan ini, so yang ini kita terus samakan dia dengan kosong, yang ini pun kita samakan dengan kosong. So kita akan dapat sin theta equal 0, or the other one is 1 minus sin squared theta ni sama dengan kosong. Jadi kita ada dua perkara lah yang kita nak selesaikan dekat sini. Macam ni lah. Dua perkara nak diselesaikan. Pertama, yang ini adalah kita akan dapat sin squared theta ni sama dengan 1. Jadi kita akan ada sin theta sama dengan plus minus 1. Satu lagi adalah sin theta tadi sama dengan kosong. Untuk yang ini, bila
sin theta sama dengan kosong, kita dapati bahawa theta akan bernilai berapa tu? Kalau nilai sin kosong, kalau kamu ingat dulu graf sin dia macam ni kan, masa ni dia jadi kosong, masa ni kosong, masa ni pun dia jadi kosong iaitu bila theta sama dengan kosong kan. Lepas tu satu lagi kita akan dapat pi, another one is 2 pi ataupun kalau nak buat dalam degrees dia adalah 0 darjah kan, 180 darjah, 360 darjah. Okey. Kemudian bila sin kita sin theta kita sama dengan plus minus 1. Okey, plus minus 1 masa bila? Masa ni lah kan. Masa ni satu, masa kat sini satu. Jadi maksudnya theta saya kat situ kita ada 90 darjah, satu lagi ialah 270 darjah. Kalau in terms of pi ataupun radian, kita akan dapat this one is pi over 2. Kan, yang sini adalah 3 pi per 2. Okay. Jadi maksudnya kita akan terima jawapan yang di sini. Okay, dan kita combinekan dengan jawapan yang dekat sini lah. Sebab yang ini this one or the other one. So kita gabungkan kedua-dua jawapan ni. So your final answer if in terms of pi, sebab dalam ni domain tu diberi dalam pi, dalam radian. So kita bagi jawapan dalam radian. Okay. So dia akan jadi kosong kan. Kemudian kita ada susun lain, ikut susunan menaik pi per 2, and then we have this pi, and then ada 3 pi per 2, and then we have 2 pi. So this is your final answer lah ataupun solution untuk theta. Okay. Kemudian dalam soalan yang seterusnya tu mungkin kamu boleh apply pula lah apa-apalah formula yang kita dah belajar sebelum ni. Okay, kita tengok pula kepada contoh yang seterusnya tu. Kita tengok pula kepada contoh kita ada example 3. Okay, example 3 pula. Saya buat beberapa lah dia untuk X yang terletak di antara yang ini sampai 180 darjah saja. So you all can give your answer must be in degree mode, okay. Tapi dalam bentuk begitu sajalah. Okay, daripada 0 sampai 180. Sin 3x, kemudian tolak dengan sin 2x, right? Kemudian tambahkan dengan sin x, okay, sama dengan 0. Jadi maksudnya dekat sini saya ada sin 2x dekat sini. Dekat sini pula ada sin x and then sin 3x, okay. Nampaknya ada pelbagai sudut kat situ kan, ada x, ada 2x, ada 3x So why not kita gunakan saya tak ingat apa nama dia, compound angle formula ke apa benda tu. Okay, jadi kita ambil yang ni, kita gabungkan ini dengan ini. The idea is nanti kita akan cuba tambahkan sudut dia bahagi 2 ataupun tolakkan sudut dia bahagi 2. Okay, supaya kita akan dapat kita boleh simplify lah. Instead of 3 then becoming maybe 2 macam tu saja. Okay, 3x tambah dengan sin x ni tadi. Okay, kemudian tolak dengan sin 2x ni samalah dengan 0. Okay, jadi kamu boleh gunakan formula yang kita ada sin A tambah dengan sin B kan, yang itu samalah dengan 2 sin dalam kurungan A tambah B bahagi 2 kan. Lepas tu ada cos A tolak B bahagi 2 So you all can refer to the formula okay, yang cikgu bagi sebelum ni. So yang ini akan jadi 2 sin okay, 3x tolak x okay, bahagikan dengan 2 tambah kat depan ni ialah tambah okay, 3x. Kemudian kita ada cos yang kat sini dia akan jadi tolak sebab tu saya gabungkan 3x dengan x supaya nanti kita boleh tolakkan. Kemudian ini bahagi 2, kemudian tolak dengan sin 2x sama dengan 0. So kita tengok apa yang kita dapat dekat sini. So dekat sini saya akan dapat 2x So that's the idea lah. Kita nak hilangkan yang 3x tu lah. Okay, kemudian kat sini saya akan ada cos. Ini jadi 2x bagi 2 so jadi cos x tolakkan dengan sin 2x so sama dengan 0. Jadi maksudnya kat sini saya boleh keluarkan okay, sin 2x saya keluarkan, kemudian saya ada 2 cos x okay, tolak 1 sama dengan 0. So bila dah jadi macam ni, so maknanya saya akan ada sin 2x sama dengan 0 ataupun
2 cos X tolak 1 ni sama dengan kosong. So saya akan ada cos X sama dengan 1/2. And then at this side saya ada sin 2X sama dengan kosong. Jadi maksudnya sebab kat sini ada sin 2X, jadi saya akan ambil nanti jawapan tu daripada kosong sampai 360 lah. Dah darab 2 kan. Okay, jadi masa bila sin itu jadi kosong, sama macam tadi juga kan. Kosong darjah kan, 180 darjah, 360 darjah. Okay. Kemudian yang ini pula kita akan cari arc cos 1/2. Sudut positif. Sudut positif. Jadi maksudnya saya akan ada arc cos 1/2 ni dia adalah 60 darjah. Okay. So dekat sini ialah 60 darjah. Okay, sebabkan kat sini adalah X saja. Kat sini adalah cos X. Cos X. Jadi sini 60 darjah. Satu lagi ada 60 darjah kat sini. Tapi jawapan saya akan ambil yang ini sajalah. Sebab kalau saya ambil yang satu lagi, dia sudah kurang daripada 180. Yang dekat sini kita ambil 180 lah sebab kat sini ialah cos X. Tapi kat sini sin 2X. So kita akan ambil darab 2. Okay. So hati-hatilah dekat sini. Jadi kita akan ambil jawapan 60 darjah saja. So combining these two answers. Oh sorry, yang ini saya belum bagi 2 lagi. Sini adalah 0 darjah. Okay, 90 darjah. Kemudian ini adalah 180 darjah. So combining these two, yang sini jawapan di sini dan jawapan satu lagi di sana. Okay, so saya dapat jawapan akhirnya adalah 0 darjah. Okay, 60 darjah. Okay, 90 degrees dan juga 180 darjah. Okay, jadi ini adalah untuk beberapa contoh soalan lah untuk macam mana kita nak gunakan semua formula itu untuk kita solve equation. Nanti yang soalan satu lagi tu kamu boleh refer pada jawapan yang cikgu bagi. Okay, nanti saya sambung lagi lah selepas ini. Okay.